InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan peluang kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan pertemuan kita, insya-Allah pertemuan harian, kuliah harian duha yang kita doakan supaya mudah-mudahan Allah jadikan sebahagian daripada amalan kita untuk bertemu dengan dia, sebahagian daripada bekalan kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharapkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu Wa Taala supaya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk istiqamah di atas jalan ini, kerana jalan ini adalah merupakan jalan yang amat mahal, jalan untuk kita meningkatkan diri kita, jalan untuk kita memperkuatkan diri kita untuk mendapatkan Islam sebagai satu ad-din yang syamil dan kamil, yang menyeluruh, secara menyeluruh, yang lengkap, yang sempurna. Jadi kita ingin sama-sama menegakkan Islam dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat dan seterusnya ke seluruh dunia, dalam rangka untuk kita mendapatkan redha Allah. Menegakkan Islam adalah merupakan tanggungjawab kita. Islam sebagai satu sistem kehidupan, bukan hanya sebagai satu agama ritual, Dan sebab itulah kita marilah kita rendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenaran dia, supaya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan. Yang kedua, mari sama-sama kita memanjatkan salam, selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada baginda Rasul, para ahli keluarga, kepada semua para sahabat serta sekalian mereka yang berjuang, yang bersama-sama dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita panjangkan selawat kepada Rasulullah, sentiasa kita memperbanyakkan selawat. Bagaimana kita dah bincangkan dalam pertemuan-pertemuan kita bahawa selawat ini adalah salah satu daripada pengisian hidup kita. Salah satu daripada perkara yang akan kita gunakan, manfaatkan untuk kita isi. Kerana tanpa selawat kita tidak akan dapat mendekati sayang dan cinta kepada Rasulullah SAW. Yang mana sayang dan cinta itu merupakan sebahagian daripada iman kepada Allah, iman kepada Rabbul Jalil. Jadi kita nak kena banyakkan selawat, banyak selawat supaya kita mudah untuk kita lebih mudah cinta Rasul. Dan bila kita mudah cinta Rasul, insya-Allah kita akan menjadi lebih mudah untuk kita mendekati Allah dengan kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah SAW. Jadi kita sama-sama banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita, yang ketiga, kita memperbaiki, membetulkan, mengislah, tajdid. Saya suka menggunakan perkataan tajdid. Kita mentajdidkan iman kita, kita mentajdidkan niat kita, kita membetulkan, memperbaharui niat kita. Kerana niat-niat itu adalah merupakan perkara yang asasi dalam amalan. Kalau kita tidak betul niat kita, maka kita tidak akan dapat apa yang kita nak. Ibaratkan kita memanah, kita menembak tetapi tidak ada sasaran. Jadi kita menembak ke sana ke sini, tak dapat apa-apa. Yang kita dapat hanyalah keseronokan menembak, keseronokan memanah, tapi kita tak capai sasaran memanah tersebut. Maka sasaran kepada amalan kita ialah kita mendapat redha Allah. Sasaran kepada amalan kita, kita mentajdidkan niat kita supaya sentiasa kita betulkan untuk mendapat redha Allah. Dan itulah merupakan kita kemuncak kepada amalan. Kalau kita beramal, seronok beramal,
sembahyang, puasa, kita boleh dengar ceramah, dengar kuliah, kita rasa seronok. Tapi sampai tak kita pada Allah? Itu perkara yang penting. Kerana kalau tak sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita seronok, tapi seronok kita setakat seronok bergerak lah, seronok beramal. Macam orang yang dah lama duduk dalam rumah, dia diberikan keluar untuk keluar daripada rumah dia, boleh berjalan-jalan, seronok, semua pakat keluar. Macam sekarang kan, kita dilonggarkan PKP. Tapi insya-Allah kemungkinan besar kita akan diperketatkan semula PKP. Tengoklah macam mana kan. Banyak berita-berita, banyak kabar-kabar dan banyak perkara-perkara yang kita dengar menunjukkan PKP ini akan diperketatkan. Jadi mungkin sementara kita belum diperketatkan ni, kita ambil peluang berjalan-jalan, pergi ke sana ke sini, kita menikmati alam semesta. Jadi orang yang beramal macam itu, dia suka beramal, pergi mana-mana, buat apa-apa, tetapi dia tak tahu adakah amalan itu mendatangkan manfaat pada dia. Apa manfaat yang paling besar? Allah redha kita. Dan kita sentiasa berada dalam kelemahan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi rahmat dia. Kita jangan pula rasa kita dapat sesuatu dengan amalan kita. Oh, aku rajin berselawat, aku rajin berzikir, aku rajin baca Quran, aku dapat ni. Jangan. Kan, kita dapat sesuatu tu dengan rahmat Allah. Kita dapat anugerah tu dengan rahmat Allah. Allah bagi kita bukan sebab amalan kita. Bukan sebab amalan kita, tapi Allah bagi memang kehendak dia nak bagi. Amalan kita itu sebagai asbab-asbab yang kalau kita nak bandingkan, kerdil sangat, kecil sangat. Jangan kita rasa aku ni dah beramal, aku dapat ni, aku berhak dapat ni sebab aku beramal. Allah SWT yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Kita minta boleh, minta lah. Kita beramal, kita minta doa, tapi bila kita dapat, maka kita rasa itu rahmat Allah. Itu merupakan rahmat daripada Allah. Sebab walaupun kita beramal, banyak kelemahan-kelemahan kita, banyak kekurangan kita, banyak keaiban kita yang kita lakukan ketika beramal dan kita tak perasan, tapi Allah bagi juga. Jadi itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada hari ini kita akan cuba ulang kaji. Saya nak mulakan sebenarnya bab pintu menuju kepada Allah ini ataupun At-Taubah ini, dia satu bab yang panjang, tapi saya nak ulang sebab saya yakin sebahagian besar daripada kita adalah orang yang mungkin tak dengar lagi kuliah yang lepas. Saya ulang, dan tanda ulangan ni supaya kita dapat menghadamkan apa yang kita faham, dan kemudian selepas itu kita akan sambung sampai kita tengok beberapa perkara berkenaan dengan risalah At-Taubah. Yang pertama sekali, kita nak mulakan dengan apa yang Allah SWT firmankan dalam surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallah jami'a. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu, dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai sekalian orang-orang beriman. Yang pertama, Allah perintahkan orang beriman ni bertaubat. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman semua. La'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya, semoga kamu dapat keuntungan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks ini, dalam konteks kita nak berjalan menuju kepada dia, maka Allah memberikan kepada kita dua kategori manusia. Iaitu pertama, manusia yang nak kembali kepada Allah. Manusia yang nak kembali kepada Allah ni namanya orang yang bertaubat. Orang yang nak baiki diri dia, bersihkan diri dia, dan orang yang nak kembali kepada Allah. Dan satu lagi, orang yang tak nak kembali kepada Allah, orang yang ikut sahaja apa yang ada dalam sistem pada hari ini. InsyaAllah malam ni saya akan cerita sikit pada tuan-tuan puan-puan. Saya akan kongsi sikit tentang fiqh berkenaan dengan fasa yang keempat ini, iaitu fasa di mana kita berada dalam mulkan Jabariyah ataupun Jibriyah, di mana mulkan ini kita berada dalam kawasan satu suasana, satu fasa yang menekan, yang bukan fasa Islam. Jadi kita akan bincang malam ni, insya-Allah penting tajuk malam ni. Jadi bagi orang-orang yang duduk ikut saja arus yang ada pada hari ini, terutama di fasa kita ini, di fasa keempat ini, maka orang itu dipanggil orang yang tidak mahu kembali kepada Allah. Siapa yang tak nak kembali kepada Allah tu zalim, orang yang zalim. Bagaimana yang Allah SWT gambarkan dalam surah Al-Hujurat yang saya baca semalam, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Maka siapa-siapa yang tidak mahu bertaubat, lam yatub, tidak mahu bertaubat,
faulaika humuz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi Allah gambarkan kepada kita, kalau kita nak menuju kepada Allah, kita nak jadi orang baik, kita nak jadi orang yang mencari kebenaran, kita nak menjadi orang yang salikin, yang berjalan menuju kepada Allah, kita nak menjadi orang yang ditarbiyah, orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertaubat. Taubat itu atau kembali kepada Allah itu adalah merupakan pintu. Kalau kita tidak kembali, lawan kepada tidak kembali kepada Allah ni, Allah kata apa? Lawan kepada taubat ni dalam ayat ini ialah menzalimkan diri kita. Jadi sebab itulah untuk menjadi hamba Allah, untuk mendapat redha Allah, maka kita kena menjadi manusia yang bertaubat. Jadi jalan yang pertama menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang akan membina kekuatan cahaya yang kita sebut Nurul Islam, Nurul Iman, Nurul Ihsan. Dan juga jalan yang akan meningkatkan kita dari satu peringkat ke satu peringkat, satu tahap ke satu tahap. Ilmu yang pertama yang kita perlu tahu, ilmu yang pertama yang kita perlu hadam ialah at-taubah. At-taubah. Dan inilah perkara yang perlu kita dahulukan dalam setiap perkara. Malahan kalau kita buat ibadah kepada Allah tanpa kita dahulukan dengan taubah, digambarkan Rasulullah SAW, amalan itu ditolak oleh Allah. Amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak terima. Sebab itulah digambarkan di sini bagaimana perkara yang paling khusus, paling penting, paling dasar bila kita dah ada kesedaran nak berjalan menuju kepada Allah ialah kita bertaubat. Dalam rangka kita untuk takhliyah ataupun kita kata membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita sehingga dengan kebersihan itu kita mendekati Allah. Kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian taubat ini dia tidak cukup sehari dua, tak cukup dengan 1000 kali istighfar, tak cukup dengan kita kata kita menyesal. Dia bukan satu yang kita berlaku sekali, dua kali, tiga kali. Kita dah pergi haji, kita kata saya dah bertaubat dah dekat depan Kaabah, balik tak payah taubat dah. Itu bukan macam itu. Taubat dia bukan satu hari, dua hari, bukan satu ketika, bukan bulan Ramadan sahaja. Taubat ni berlaku secara berterusan dan proses. Dia merupakan satu proses meningkat. Taubat ni dia akan meningkat sehingga kita akan merasakan bagaimana penting dan perlunya kita untuk meninggalkan dosa itu, meninggalkan kelemahan kita. Kita tahu kelemahan, kita bertaubat. Kita tahu dosa, kita bertaubat. Jadi taubat ni satu proses yang berlaku sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertaubat dibersihkan dosanya. Orang yang tak ada dosa, maknanya orang tu Allah redha. Dan orang yang Allah redha, Allah jauhkan daripada neraka dia, jauhkan daripada balak bencana di akhirat. Itu orang yang Allah redha. Jadi bertaubat itu antara yang kita nak sebut cara ringkas di sini ialah kita bermula dengan menyesali dosa kita. Kita sesal, menyesali dosa kita. Ini proses. Proses taubat ni kita mula dengan menyesal. Kita ada dosa, tapi kita tak rasa menyesal. Kita rasa seronok lagi dengan dosa tu. Itu belum sampai taubat lagi. Tapi boleh tak kita kira kita istighfar? Istighfar lah, tak apa. Tapi belum sampai hakikat taubat. Kita kena halusi. Sampai kita menyesal. Menyesal betul-betul. Tak nak buat dah. Gitu. And menyesal, kemudian berhenti dosa. Berhenti buat dosa. Berhenti buat maksiat. Kemudian kita ikuti proses untuk nak memperbaiki diri kita, membersihkan diri kita. Kita bercita-cita tak mau ulang apa yang kita buat. Dan kalau kita ada sesuatu yang kita ambil orang punya hak orang, kita kembalikan hak dia. Jadi kita lihat sebenarnya pada kita sebenarnya, pada manusia ni, nak bertaubat ini adalah merupakan satu yang berat. Satu yang berat. Sebab itulah digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, kita perlukan masa. Nak bertaubat dengan sebenar-benar taubat ni satu yang susah sebenarnya, berat. Sebab hati kita masih sayang dengan dunia, masih sayang dengan dosa kita. Kita masih sayang dengan kelemahan kita. Kita masih duduk di comfort zone. Comfort zone. Duduk di comfort, apa ni kita kata, zone yang selesa. Zone yang selesa. Dan sebab itulah kita kena lihat bahawa nak bersihkan dosa kita itu diperlukan masa, diperlukan usaha, dan kemudian diperlukan sesuatu yang kita kata kesungguhan. Baik. Apakah yang dimasukkan dengan proses taubat?
dalam kategori kita untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ulang sikit. Dan maknanya proses taubat ini, proses taubat itu adalah bermakna kita mengubati, merawati. Kita merawati penyakit yang ada dalam diri kita. Apa penyakit dia? Mengengkali dosa. Itu penyakit. Kita berdosa, lepas tu kita tinggalkan. Nak tinggalkan dosa, kemudian nak kekal tinggalkan. Itu proses taubat. Jadi bukan hanya sekadar kita buat, kita tinggal, kemudian kita buat lagi, kita tinggal, kita buat lagi. Maknanya itu belum lagi masuk dalam proses taubat. Dia belum proses lagi. Proses ni maknanya, apa maksud proses taubat? Ialah suasana keadaan di mana kita sentiasa mengekalkan diri kita menjauhi dosa. Terutamanya dosa yang kita sedar, yang kita tahu, yang kita buat, yang kita tinggalkan. Maka makin lambat kita bertaubat, makin besar dosa itu. Sebab itulah kita lihat di sini antara perkara-perkara yang kita akan sentuh lebih dalam kemudian, pergaulan kita, suasana kita. Contohnya kita duduk bincang berkenaan akhir zaman. Kita bincang tentang akhir zaman. Dan ketika kita bersama-sama dalam majlis, dalam program tu, mungkin kita rasa kena buat sesuatu, kena tinggalkan sesuatu sebagainya. Tapi bila kita dah masuk suasana kita, suasana beramai-ramai dengan keluarga kita, suasana dengan kawan-kawan kita, suasana dengan sekitar kita ni, maka hilang apa yang ada dalam tazkirah, yang apa ada dalam peringatan. Hilang. Kenapa? Sebab nak mengekalkan diri kita dalam keadaan tidak berdosa, itu yang susah. Ataupun nak mengekalkan diri kita ni dalam proses, dalam keadaan merawat dosa kita, maksudnya membuang dosa kita. Dan oleh sebab itu, perkara yang pertama sekali ialah kita kena kenal dosa kita. Dosa tu apa? Kita kena kenal dosa dan kita kena bertaubat daripada dosa itu. Orang yang tidak tahu dosa, maka dia tidak akan bertaubat. Dia tak tahu benda itu dosa, dia tak akan bertaubat. Orang yang tahu dosa pun susah nak bertaubat, apalagi kalau kita tak tahu dosa. Kita tak tahu benda itu dosa, lagi susah nak bertaubat. Benda yang dah jadi kebiasaan kita, dah biasa, kita rasa tak berdosa, tu lagi susah nak taubat. Sebab tu proses tu mengekali untuk merawat dosa. Sebab tu dia sebut kat sini, dosa itu datang dari pelbagai penjuru. Dosa datang dari keliling kita. Dia datang dari pelbagai penjuru ke arah tubuh badan kita, ke arah hati kita. Sebab dosa itu dia ada bentuk fizikal dan ada bentuk hati, bentuk roh. Dosa dalam bentuk fizikal, dosa dalam bentuk hati. Dosa hati, dosa badan. Dosa fizikal contohnya mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut dan sebagainya. Itu dosa hati. Dosa fizikal. Jadi kita kena kenal dosa baru kita boleh bertaubat. Kalau tak, kita tak bertaubat. Kita ingat kita dah bertaubat dah, tapi rupa tak bertaubat lagi. Itu yang bahaya tu. Bila kita ingat kita dah bertaubat, tapi rupanya belum bertaubat lagi, hakikatnya belum bertaubat, maka bila kita masuk dalam alam akhirat, Allah SWT murka pada kita. Sebab kita mengambil mudah tentang dosa. Kita mengambil mudah tentang dosa. Dosa ni kita rasa macam lalat aja, boleh tepis-tepis kan. Dan dosa yang paling sering kita lakukan, ini nombor satu. Sebab tu dalam tarbiyah kita nak meningkatkan sensitivity kita, kepekaan kita. Dosa yang sering kita lakukan, yang tanpa kita sedar, tanpa kita perasan. Ini kata dosa yang susah nak bertaubat. Dosa yang kita tahu dosa tu mudah lagi nak taubat, walaupun itu pun susah. Apa lagi dosa yang kita tak perasan, yang kita tak sedar, yang kita tak tahu itu dosa, tapi itu dosa. Dan itu pun wajib bertaubat. Jadi orang yang duduk dalam tarbiyah menuju kepada Allah, dia amat sensitif dengan dosa. Dia tengok, dia perhati, dia dengar, dia rasa, adakah itu dosa, maka dia akan tinggalkan. Dosa yang paling sering kita lakukan tanpa kita sedar ialah dosa disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, tarkul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kita meninggalkan perbuatan al-amr bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wan nahi 'anil munkar, dan kita meninggalkan ataupun menyeru kepada meninggalkan kepada kemungkaran. Jadi dosa yang paling sering kita buat
tanpa kita sedar dan tidak bertaubat, yang menyebabkan kita mungkin diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan mungkin solat kita tak meningkat, cahaya kita tidak menyinar, cahaya Islam tidak terkeluar kerana dosa ni. Cahaya nurul iman tak sampai-sampai kerana dosa ni. Cahaya nurul ihsan tak dapat jauh kerana dosa ini. Apakah dosa itu? Antara yang sering kita lakukan tarkul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, iaitu meninggalkan perbuatan menyeru kepada ma'ruf, menegah kepada mungkar. Padahal setiap hari kita melihat mungkarat, melihat dosa-dosa itu, kemungkaran itu. Tetapi kita susah nak tegur, susah nak perasan, susah nak merubah kerana pelbagai faktor dan pelbagai alasan. Jadi apabila kita tidak bertaubat dengan dosa yang semakin hari semakin besar dan besar dan besar, walaupun kita tak tahu dia dosa, tapi kita buat dosa, kita meninggalkan amal makruf nahi mungkar, ini satu dosa. Maka yang kecil pun akan menjadi besar. Kalau ada kecil pun akan menjadi besar. Dan sekecil apa pun, apabila dia telah berlaku secara istimrar, secara berterusan, israr dan tidak bertaubat, maka dia akan menjadi besar. Ini mukadimah pada pintu menuju kepada Allah ni. Kita nak tengok benda yang kita tak perasan. Sebab benda yang kita perasan mungkin kita boleh tinggalkan. Kita kata kita mencuri, katakan mencuri berdosa, kita tinggalkan. Kita berzina berdosa, kita tinggalkan. Kita takut, tinggalkan. Minum arak berdosa, kita tinggalkan, contohnya. Jadi itu dosa yang kita nampak. Dosa yang kita tak nampak ni yang mengganggu kita, perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tarbiyah kita, kenapa duduk ahlakah, duduk usrah, duduk dalam program-program ceramah tarbiyah semua, kita masih macam itu juga. Ilmu dah macam-macam, ustaz dah ribu ustaz, dah jutaan ceramah tazkirah kita dengar, tapi kita macam tu juga. Sembahyang kita macam tu juga, bertahun-tahun macam tu juga. Kenapa? Rupanya ada dosa yang menghalang kita meningkat. Ada dosa yang menghalang kita mendapat cahaya. Dengan izin Allah, dosa itu menjadi penghalang. Sebab Allah tak suka orang yang berdosa. Dan dosa mereka yang berada dalam tarbiyah, berada di dalam perjalanan menuju kepada Allah, kebanyakannya ialah dosa yang dia buat, dia tak perasan. Tapi dosa. Dan dosa yang dia buat, tapi dia tak perasan, itu kecil, boleh jadi besar. Kalau besar dia faham. Dia nampak yang kecil, dosa kecil-kecil ni. Maka dengan keterangan ini bahawa kita kena faham bahawa penyakit mengekali dosa. Mengekali dosa itu adalah satu penyakit. Mengekali dosa itu adalah satu penyakit, dan taubat adalah wajib kepada pendosa. Orang yang buat dosa ni, taubat tu wajib. Malahan siapa yang berkata taubat tak wajib, maka boleh jatuh kufur. Setengah-setengah pandangan ulama sampai sebut begitu, boleh jatuh kufur. Mungkin sebab dia tolak, katakan ini adalah benda-benda yang haram, dia kata ni benda ni yang kena buat, yang wajib, contoh, ataupun sebagainya. Jadi taubat adalah satu kewajipan. Taubat wajib. Bila kita tahu kita berdosa, taubat tu wajib, bukan sunat. Kita ingat taubat ni sunat, tak apa, tak taubat. Tak, taubat ni wajib. Ini yang kita nak kena rasai pada hari ini. Jadi mengekali dosa itu adalah satu penyakit dan satu dosa. Mengekali dosa itu satu dosa. Kita ada dosa, kita kekal dalam dosa, itu satu dosa. Maksudnya ada dua dosa kat situ. Satu dosa yang kita buat, satu lagi dosa kita kekal dalam dosa tersebut. Itu dua-dua kena bertaubat. Dua-dua dosa itu kena bertaubat. Dan taubat ini adalah kewajipan. Satu kewajipan, dan kewajipan yang fauran, yang segera. Taubat bukan boleh kita tangguh-tangguh. Jangan tangguh taubat. Oleh kerana dia wajib, maka kita kena bertaubat. Sedar je kita tentang satu dosa, kita kena bertaubat. Jangan tangguh-tangguh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus kita tinggalkan. Maka lagi lambat kita bertaubat, lagi besar dosa itu. Dosa itu akan menjadi lebih besar. Kenapa dosa itu menjadi lebih besar? Sebab dosa yang kita buat tu dah dosa dah. Mengekali dosa itu dosa. So mengekali dosa itu menjadi besar. Besar.
Dan bagi seorang yang beriman, dia bimbang dan takut dengan dosa. Kenapa bimbang dan takut dengan dosa? Kerana di sebalik dosa itu ada murka Allah. Di sebalik dosa itu ada murka Allah, walaupun kecil mana dosa. Sebab tu orang beriman dia sensitif dengan dosa. Sensitif dengan dosa. Dan walaupun dosa itu kecil. Kenapa dosa itu kecil? Kan? Kerana mungkin kita kata tidaklah impact orang lain. Mungkin dosa itu setakat diri kita aja. Dosa kecil. Kan? Tapi kan, bila kita mengekali dosa itu, dia boleh bawa kepada dosa besar. Dan kenapa? Sebab kita mengingkar Allah. Dosa mengingkar Allah. Allah perintah jangan buat, kita buat. Dosa tu dah dosa. Mengingkari Allah tadi. Itu yang besar tu. Itu yang besar. Sebab tu apabila Iblis laknatullah bercakap kepada Allah, kan, aku daripada api, dia daripada tanah. Aku daripada api, dia daripada tanah. Kenapa aku nak hormat dia? Nak hormat Adam? Kalau kita ingat, kita biasalah, kita pun cakap macam itu juga kan. Saya orang kaya, dia orang miskin. Saya keluarga Rasulullah SAW, saya keturunan Nabi, dia keturunan orang biasa je, orang awam. Saya keturunan ni, saya ada pangkat, dia tak ada pangkat. Kadang-kadang kita boleh cakap macam itu kan, kita rasa macam kita kan. Dosa tak? Dosa kan? Tapi dosa kita tak sebesar dosa Iblis. Kan? Kenapa? Sebab Allah gambarkan di dalam Quran, Aba wastakbar. Dosa kita tu takbur. Tapi tidak direct melanggar perintah Allah. Aba, enggan mengikut apa perintah Allah. Tapi dosa Iblis, Allah perintah. Berdepan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan semua kena buat. Dan dia tahu tu perintah Allah, tapi dia engkar. Niat nak engkar. Niat nak lawan Allah, itu dosa besar. Sebab tu mengekali dosa ni besar. Dosa adalah satu yang dosa, kan, yang perlu minta taubat, dan mengekali dosa juga satu dosa. Jadi taubat itu kewajipan yang perlu disegerakan. Kenapa? Kalau lagi lambat kita bertaubat, maka dosa itu akan lebih besar. Tetapi pergaulan kita, suasana kita amat sulit. Sekeliling kita ni biasa kita benda macam itu sehingga kita susah nak bertaubat. Maka sebab itulah kita perlukan kepada keperluan, perlukan kepada jalan-jalan, kita perlu ilmu, kan, supaya kita boleh bersegera bertaubat. Jadi sebab itulah yang pertama sekali, tuan-tuan puan-puan berkata Allah, kita kena kenal dosa. Kita kena kenal dosa. Dan bila kita kenal dosa, kita berhenti. Antara dosa yang sering kita tak kenal, kita tak perasan, ialah tarku amar ma'ruf nahi munkar. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Meninggalkan perbuatan menyeru kepada kebaikan, meninggalkan kepada kemungkaran. Dosa membiarkan kemungkaran berjalan. Kemungkaran berjalan. Kita jangan tengok yang besar-besar, tuan-tuan, dekat luar negara, kat negara ni, peringkat negara masyarakat. Masyarakat tak melaksanakan tanggungjawabnya, kerajaan tak melaksanakan kerajaan. Itu kerajaan tu itu dah besar. Ini kita sendiri. Kerajaan kita ni, rumah tangga kita ni, anak-anak kita, diri kita. Membiarkan dosa, membiarkan kemungkaran berjalan. Seringkali kita tak perasan. Kita terlepas, kita terluput daripada taubat. Jadi bila dosa mengekali, dosa membiarkan kemungkaran itu berjalan, maka yang ini kita sering terlepas. Kita tak perasan. Sedangkan itu juga wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Sebab dah terbiasa dengan dosa. Contohnya ada kemungkaran maksiat dalam rumah tangga kita. Ada kemungkaran maksiat dalam rumah tangga kita, biarkan je. Anak kita keluar rumah, tak tutup aurat. Anak kita keluar rumah, tak tutup aurat. Sedangkan dia dah mukallaf. Dia dah baligh dah. Dia dah baligh dah. Dia dah boleh boleh berfikir, boleh memayis, dah baligh. Dia keluar dan kita tak tegur. Kita tak tegur. Anak kita buat dosa, kita tak tegur. Kita tak cegah. Kita biarkan. Kenapa kita biarkan? Kerana terbiasa. Orang lain semua tak pakai tudung. Contohnya kita pun tengok anak-anak tak pakai tudung, kita biasa. Terbiasa. Dah terbiasa dengan dosa tu sehingga kita tak mencegah.
Dan kita biarkan tu dosa. Tak pakai tudung tu contohnya dah dosa, biarkan tu dosa. Itu lagi besar daripada dosa tak pakai tudung tadi. Tak pakai tudung tu satu dosa, biarkan tu dia boleh membesar. Biarkan. Tu kalau satu dosa, kalau ada 10 dosa, baik. Ini dosa yang pertama bila kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita punya peringkat kita lah. Kita nak cegah hak negara tu, kita bukannya ahli parlimen. Kalau kita ahli parlimen mungkin kita boleh cegah kan. Tu peringkat negara. Ni peringkat kita ni, rumah kita ni, keliling kita ni. Dosa yang kedua yang lebih parah lagi daripada tarku amar ma'ruf nahi mungkar ini, dosa yang perlu kita bertaubat, yang wajib bertaubat, ialah ar-ridha bil ma'siyah. Dosa kita redha dengan maksiat. Itu pun dosa juga. Kita tak buat maksiat, tapi kita redha dengan maksiat. Redha dengan maksiat ni kan, adalah satu dosa yang lebih besar lagi daripada meninggalkan, daripada membuat dosa tu. Kita kata tadi, orang tu buat dosa, kemudian selepas tu dosa tu berkekalan. Sebab dah tak perasan, dosa berkekalan. Tapi bila kita redha dengan dosa, kita suka dengan dosa tu, maka itu lebih parah lagi daripada tarkul amar ma'ruf nahi mungkar, daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab bila melihat mungkar ma'ruf mungkin kita dah terbiasa, tapi kita redha dengan maksiat, redha dengan mungkar, itu lebih besar daripada tarku amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kita lihat contohnya, kita melihat orang-orang yang membuka aurat, kita redha kan pakaian orang-orang yang mungkar. Jadi redha itu lebih berat lagi daripada buat dosa tu. Sebab kita redha dengan maksiat tadi. Redha ni amalan apa tuan-tuan? Redha ni amalan hati. Redha ni amalan hati. Hati ni redha. Kalau tarku amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tu, dia boleh jadi fizikal, dia boleh jadi hati. Kan? Hatinya redha, fizikalnya cegah. Contoh itu kan. Jadi ridha bil maksiyah, contohnya dosa TV. Dosa TV. Kita tengok TV, dalam TV ada maksiat, kita redha dengan maksiat tu. Kita suka pula. Kita seronok pula. Ar-ridha bil maksiyah. Kita tengok television dengan gambar-gambar yang tak saleh, yang kita kata itu, dan kemudian bila kita redha dengan gaya maksiatnya, perilaku maksiatnya, maka redha itu adalah satu dosa. Redha itu adalah satu dosa. Gambar, filem, tidak berpakaian, bertelanjang, kan? Mungkin tak batal, wuduk kita tak batal. Wuduk tak batal, ada wuduk, kan? Kita baca zikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Tapi kita bersetuju, hati kita setuju, tak apa, okey, tak apa. Kita melihat dengan mata, hati kita bersetuju. Hati kita redha, jadi tak ada apa-apa ni, tak rasa benci. Dan itu adalah dosa. Sebab tu kita susah nak meningkat cahaya kita ni. Susah nak meningkat tarbiyah kita ni, tak meningkat. Sebab apa? Ada benda dosa yang kita redha. Dan redha dengan dosa ni menyebabkan kita tak boleh meningkat. Nak berjalan menuju pada Allah ni tak meningkat. Tidak meningkat. Ini dosa orang yang nak duduk dalam perjalanan menuju pada Allah ni, dia kena halusi benda ni. Barulah dia boleh meningkat. Barulah nampak cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Baru dia kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, macam mana nak kenal Allah? Hati kita penuh dengan dosa. Menonton TV, menonton movie, menonton apa kan? Kadang-kadang kita menonton untuk dapat pengajaran contohnya. Mungkin ada kajian-kajian perlu melihat sesuatu, kan? Perancangan-perancangan jahat nak tengok mungkin. Tapi kita kena hati-hati sangat bila melihat aurat, bila melihat, kan? Kalau kita kata benda tu satu keperluan untuk kajian, katakanlah, ya. Kena hati-hati. Tapi kita tak boleh redha, hati tak boleh redha. Dia tak boleh redha ni, dia tak tutup aurat, dia dalam keadaan kufur, dalam keadaan bermaksiat. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, kita boleh menangis dengan Ustaz Kazim bagi ceramah. Tapi bila kita tengok cerita Bollywood, kita lebih menangis lagi daripada Ustaz Kazim punya ceramah.
Orang yang penceramah-penceramah ni bagi ceramah tersentuh hati kita, tapi bila tengok cerita tu lebih tersentuh lagi. Sampai tak cukup tisu. Kenapa? Redha bil ma'asi. Kita redha dengan maksiat. Itu dosa. Jadi bagi mereka yang berada di atas jalan tarbiyah ini, untuk kita meningkatkan diri kita, maka inilah antara perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak teliti. Kita tak perhati dalam kehidupan kita. Dan dosa yang kita tidak perhati, tak teliti, yang terluput dan terlepas ini, tentu kita tak bertaubat. Siapa lepas tengok cerita TV dia akan istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas tengok movie, setiap kali tengok movie cerita Hindustan, setiap kali tengok Bollywood, setiap kali tengok aurat orang, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa ramai? Bila kita tak rasa tu dosa, bila hati kita redha dengan dosa, kita tak akan bertaubat. Tak akan bertaubat. Sedangkan kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fitnah paling besar. Ini digambarkan ad-duhaima, gelap gelita. Duhaima ni gelap gelita. Kita tak perasan. Kita tak nampak tu dosa. Tak nampak dosa. Padahal dosa. Sebab dah terbiasa dengan realiti masyarakat, terbiasa dengan maksiat, terbiasa dengan kemungkaran. Akhirnya kita nak khusyuk, tak boleh khusyuk. Nak ikhlas, tak boleh ikhlas. Kita heran, kenapa aku tak boleh ikhlas? Aku dah ikut lama dah ceramah. Aku dah ikut lama dah usrah. Aku dah bangun malam lama dah. Tapi rupanya ada dosa yang kita lakukan yang kita tak bertaubat. Dan Allah tahan cahaya itu daripada keluar. Allah tak izinkan kita meningkat. Ikhlas kita, khusyuk kita. Berjalan nak menuju kepada Allah di akhir zaman. Allah tahan. Kenapa? Dosa-dosa yang kita tidak bertaubat. Dan dosa ini kita tidak bertaubat kerana kita tak kenal itu dosa. Padahal kita berdosa. Kerana kita dah biasa, maka hati kita jadi redha. Tanpa benci dengan maksiat. Apa lagi nak benci? Tak ada benci dah. Ini satu benda yang kita nak sama-sama muhasabah. Sama-sama kita lah. Sama-sama kita. Saya bukanlah perfect. Saya pun sama jugalah tuan-tuan. Kita sama-sama nak minta ampun pada Allah. Dosa ini wajib kita bertaubat. Wajib. Dan taubat itu bukan sahaja wajib, fauran. Dia kena segera. Jadi kalau orang nak berjalan menuju kepada Allah ni memang dia menggenggam bara lah. Bayangkan tuan-tuan, kita suka tengok ni, tengok tu, tiba-tiba tak boleh tengok dah. Lepas ni, macam mana tuan-tuan? Sanggup ke tuan-tuan tinggalkan dosa kerana Allah? Adakah kita sayang lagi dengan dosa kita lebih daripada sayang pada Allah? Sebab tu kita banyak tinggalkan Quran. Kita banyak tinggalkan zikir. Amalan-amalan sunat yang boleh kita buat secara berterusan. Kerana rupanya hidup kita ni penuh dengan amalan dosa. Amalan dosa menghalang kita untuk melakukan kita kata ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar apapun dosa kita, kalau tidak segera bertaubat, Allah Subhanahu sebesar apapun dosa kita, kalau kita segera bertaubat, kita buat dosa, segera bertaubat, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan ampunkan dosa kita. Tapi kita kena mengikuti syarat-syarat taubat. Bukan main kita kata istighfar sahaja kan. Tetapi apabila kita melambatkan dosa kita, melambatkan taubat kita, minta maaf. Apabila kita melambatkan taubat kita, kita menangguh taubat kita, walaupun dosanya kecil, dosa tu kecil, tapi kita tunda nak bertaubat, maka dia akan jadi besar. Kenapa menjadi besar? Kerana mengekali dalam dosa itu adalah dosa. Mengekali diri kita dengan dosa itu dosa. Dan bila kita kekal dosa, hati kita redha dengan dosa. Redha dengan dosa itu dosa. Banyak tak dosa tuan-tuan? Banyak. Redha dengan dosa itu dosa. Sayang dengan dosa itu dosa. Menjaga, mengekali dosa, itu dosa. Banyak dosa tu. Kita nak sebut dosa hati ni, banyak. Dosa hati kita pun dah banyak dah. Untuk satu dosa fizikal, dosa hati ada bertapuk-tapuk. Dan dosa hati lebih berat daripada dosa fizikal. Dosa fizikal satu je. Kan, mungkin mata kita melihat, dosa mata melihat. Kan, satu. Tapi hati redha dengan maksiat.
Hati sayang dengan maksiat. Lebih daripada sayang Allah. Redha pada maksiat. Lebih daripada nak dapat redha Allah. Hati mengingkari perintah Allah. Engkar, enggan ikut perintah Allah. Pun dosa juga. Subhanallah. Nampak tak? Banyak dosa kita. Baru kita perasan dosa kita banyak. Sebab dalam hati kita ada macam-macam. Sebab tu nurul iman tak keluar. Tak keluar. Kita ingat kita dah beriman dah. Sebab tu bila Allah SWT panggil kita dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita tak rasa dipanggil. Kita tak rasa dipanggil. Kenapa kita tak rasa dipanggil? Rupanya nurul iman tak ada keluar lagi. Tak ada cahaya iman lagi. Sebab apa tak ada cahaya iman? Hati kita redha dengan maksiat. Hati kita redha dengan kemungkaran. Sayang dengan kemungkaran maksiat. Hati kita engkar pada Allah. Masih lagi ada. Ini kita tak perasan. Tapi hati kita ada. Ada ke hati kita ni? Kita tak perasan. Nampak? Jadi sebab tu kita tak boleh nak ikhlas susah. Nak khusyuk susah. Sebab kita tidak sensitif dengan dosa. Sehingga akhirnya kita tidak berjalan menuju kepada Allah. Ikut program, ikut. Ikut kuliah, tiap-tiap hari ikut kuliah. Dengar tazkirah, baca Quran, buat. Selawat, kita selawat, baca. Tapi dosa kita tak tinggal. Dosa kita tak tinggal. Dan mana dosa bila tidak tinggal, maknanya kita mengekali dosa. Mengekali dosa itu adalah satu penyakit. Satu penyakit yang boleh menutup cahaya-cahaya tadi. Sehingga kita nak baca Quran pun rasa beban. Nak sembahyang pun rasa beban. Nak puasa rasa beban. Nak bangun malam rasa beban. Kita rasa beban nak buat baik ni. Rasa susah. Tapi kita buat jugalah. Sebab Alhamdulillah kita, akal kita kuat. Hati kita kata nak buat juga. Kawan-kawan kita dengar semua nak buat juga. Ada ketakutan kita nak buat juga. Tapi rupanya, apa yang menghalang peningkatan amal tadi? Kita dah boleh buat dah. Amalan dah buat dah. Tapi tak meningkat. Tak meningkat. Bukan kata tak buat amal. Amal. Pergi usrah lah. Pergi halaqah lah. Pergi dengar ceramah lah. Convention lah. Riyadah dengan orang Islam. Kan? Buat macam-macam. Tapi setakat tu je kita. Tak boleh meningkat. Kerana rupanya ada dosa-dosa kita. Yang kita tak perasan. Yang kita buat. Ini benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Dalam tarbiyah kita halusi benda ni. Dalam perjalanan menuju Allah kita halusi. Barulah bila kita menghalusi benda ni kita akan meningkat. Inilah al-mahdiyin. Inilah orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Sehingga akhirnya mendapat nurul Islam. Kemudian selepas nurul Islam bersinar, cerah, nurul iman. Hatinya sensitif. Lepas nurul iman, ibadah hatinya meningkat, nurul ihsan. Baru dia kenal Allah. Kalau tak dia buat ibadah tapi dia tak tahu. Maka yang lebih besar tuan-tuan nak sebut kat sini, akibat daripada menangguh taubat. Akibat kita mengekali dosa, menangguh taubat ada 3 yang besar. Saya ulang balik tuan-tuan supaya kita hadam. Saya tahu sebagian daripada kita dah dengar tajuk ni. Saya mulakan dengan tajuk ni supaya apa? Supaya kita boleh faham muqaddimahnya, asasnya dan kemudian kita tengok satu-satu supaya lepas ni kita boleh buat. Kita boleh buat. Maka akibat menangguhkan taubat ni tuan-tuan ada 3. Ini yang bahayanya. Yang kita tak perasan. Kita tak bertaubat bukan Allah butakan mata kita. Allah tak butakan mata kita. Kita tengok benda yang haram. Tengok benda yang haram. Kita dengar benda yang haram. Dengar benda yang haram. Dosa telinga kita. Kita cakap benda haram. Cakap macam-macam. Mengumpat fitnah macam-macam kita buat. Allah tak potong lidah kita. Allah tak butakan mata kita. Allah tak tutup telinga kita. Kerana Allah Maha Pengasih. Kalau Allah butakan kita, dah lama kita buta, tuan-tuan. Kalau Allah dah tutup telinga kita, tak boleh mendengar habis. Dah lama kita tak ada berpeluang mendengar, melihat hidayah Allah. Tak boleh. Allah kasih kat kita. Kita buat dosa, kan? Allah masih sayang pada kita tadi, dia cegah dengan cara lain. Tapi bahayanya, bila kita mengekalkan dosa kita, ataupun kita menangguh taubat kita, 3 perkara Allah akan bagi pada kita. Yang pertama sekali, Allah akan cegah taufik amal.
Apa maksud taufik amal ni tuan-tuan? Taufik ni maknanya kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk beramal. Maknanya apabila kita sebut Allah mencegah taufik amal, maka Allah mencegah kita untuk mengamalkan ilmu kita. Kita dapat ilmu, kita tulis, kita catat, kita hafal. Tapi nak amal tak boleh. Nak amal tak boleh. Contoh, kita dah buat, ni ada siri ke berapa dah? Ke 26 katakanlah daripada siri 1 sampai siri 26. Kita buat kuliah harian duha. Ataupun kita kata tazkirah kan pagi-pagi. Daripada 1 sampai 26 ni, berapa banyak yang kita dah amalkan? Berapa banyak yang kita tak amalkan? Kita dengar ceramah-ceramah, kita baca buku, baca Quran, kita tahu ilmu yang kita tahu. Maka kita melihat, bila kita tahu satu ilmu, kemudian kita tak boleh amal, maknanya Allah mencegah taufik amal pada kita. Banyak ilmu, boleh cakap, boleh lawan, mufti boleh lawan, apa ni, orang-orang alim boleh lawan, cakap dengan hujah sebagainya. Tapi nak amal tak boleh. Sedangkan ilmu yang bermanfaat pada amal, tiba-tiba tak boleh amal. Maka kenapa kita ada ilmu? Dah mendengar ilmu, dah tahu kebaikannya, kita dah tunduk, kita dah sedar, kita dah hafal, tapi tidak boleh amal. Apabila kita tidak jaga dosa kita, apabila kita tangguh taubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencegah taufik amal. Jadi tanda seseorang itu tidak boleh beramal. Walaupun dia tahu, dia sekolah agama, dia tahu, tapi tak boleh amal. Kerana rupa-rupanya dosa yang ada pada dia itu, yang dia tidak bertaubat, dia tangguh taubat, Allah cegah daripada amal. Jadi sebab tu tuan-tuan, hari ini kita tahu banyak, kita tak boleh amal, maknanya ada dosa yang berada pada kita yang kita tak bertaubat lagi. Ini bahaya nombor satu. Ini bahaya nombor satu, tuan-tuan. Dalam jalan tarbiyah kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, tapi bila nak beramal tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk beramal. Allah bagi kemudahan kita untuk beramal. Allah bagi kekuatan untuk beramal. Tetapi di samping itu, Allah juga menutup kita, hati kita itu untuk beramal. Tak boleh nak beramal. Allah bagi. Tapi oleh kerana engkau tidak bertaubat, menangguh taubat, adalah amalan-amalan yang engkau tak boleh buat. Sebab tu kalau kita tanya, kenapa saya tak boleh istiqamah sembahyang malam? Susah nak sembahyang malam. Adalah dosa yang kita tak taubat daripada Allah lagi. Kenapa saya susah sangat nak puasa? Saya tahu puasa ni bagus. Puasa ni memberi kekuatan, mencegah nafsu, melawan nafsu. Puasa ni mendekatkan dengan Allah. Puasa ni Allah redha. Tapi nak puasa susah. Kenapa? Adalah dosa yang mencegah kita daripada puasa. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pencegahan sebab Allah zalim kepada kita, bukan. Tapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Tak boleh nak meningkat dah. Paras tu je. Sembahyang paras tu je. Kalau puasa pun puasa paras tu je. Baca Quran pun paras tu je. Paras tu tak meningkat. Kerana dosa yang tidak bertaubat. Apabila seseorang tu israr, dia berlebih-lebihan meninggalkan dan menyesali. Meninggalkan dan menyesali akan dosa itu, minta maaf. Jadi apabila Allah menutup hati seseorang itu, bila Allah menutup hati seseorang itu daripada taufik amal, maka dia akan israr, dia akan menjadi lalai, berlebih-lebih, dia akan meninggalkan amalan. Dia akan meninggalkan amalan. Berakhir dengan dia akan menyesal. Apabila telah sampai satu waktu kita menuntut ilmu, macam inilah kita sama-sama bincang ni. Ramai yang rajin menuntut ilmu, tetapi, dan lama, banyak masa, banyak kali lah. Tapi tak berubah. Kita tak berubah. Kita tak boleh berubah.
tutur kata kita sama, ibadah kita sama, akhlak kita sama ataupun makin kurang. Penghayatan-penghayatan kita sama, suka mengumpat kita sama, suka menyinggung orang sama. Mengamalkan ilmu kerana dosa-dosa. Kita tidak boleh mengamalkan ilmu kerana dosa yang menutupi hati tadi. Mencegah taufik Allah. Hidayah ada, taufik tak ada. Hidayah ada, ilmu ada, taufik tak ada. Dan apabila dosa semakin besar, kita mengekali dosa, tidak mau bertaubat. Bukan hanya ditegah taufik amal, maka dia akan pergi kepada yang kedua, dia akan ditegah atau dicegah daripada taufik ilmu. Yang pertama dicegah taufik amal. Tapi bila dah lama, dicegah taufik ilmu. Contoh tuan. Allah bagi kita kesedaran. Keinsafan. Kita pun mula menuntut ilmu. Dengar ceramah-ceramah, tazkirah. Tapi kita tak nak proses dosa kita, tak nak buang dosa kita. Dosa kita biar juga, kita ikut juga, tak nak taubat. Kita ikut lama sampai peringkat kita tak boleh amal. Apabila kita tidak boleh amal, maka kita akan rasa boring. Tak ada peningkatan, boring. Maka kita pun mula dicegah oleh Allah taufik ilmu, kita pun meninggalkan ilmu pula. Tak dengar dah ceramah. Tuan. Tak dengar dah tazkirah. Minta izin minum sikit. Bismillah. Bismillah. Mula-mula pergi ceramah, pergi kuliah, lepas tu hilanglah tuan. Kenapa? Sebab Allah cegah taufik amal. Bila dia rasa dah tak berubah, sama je aku pergi kuliah pun tak pergi kuliah, sama je. Lama-lama dia, tak payah, baik serupa aku tak payah dengar. Aku dengar sakit hati, tak boleh nak buat. Dengar tak boleh buat. Kan? Lalas, dia tinggalkan majlis ilmu. Maka maknanya Allah cegah dia pula daripada taufik ilmu, taufik hidayah. Taufik yang membawa kepada ilmu, hidayah tadi. Maka pencegahan Allah daripada ilmu. Sedangkan ilmu itu sumber hidayah. Ilmu itu sumber hidayah. Maknanya, bila kita terus tak mau minta ampun, bertaubat kepada Allah, maka Allah cegah pula saya. Nak pergi usrah pun dah malas dah. Kalau orang ada usrah lah. Ataupun nak pergi halakah, malas lah. Kadang-kadang, mula-mula ada benda lain. Ataupun nak pergi program, malas dah. Ataupun nak dengar tazkirah kuliah, malas dah. Ceramah, malas. Kenapa? Allah cegah taufik ilmu. Ini bahaya. Yang ini lebih bahaya daripada taufik amal. Taufik amal, kita masih ada hidayah lagi. Cuma kita tak amal. Jadi kalau kita proses dosa kita, maka insya-Allah lama-lama kita ada kekuatan. Tapi kalau ilmu dah tutup, Allah dah tutup sumber hidayah, macam mana tuan-tuan? Jadi apabila seseorang itu berterusan meninggalkan taubat, menangguhkan dosa dia, maka jangankan mengamal ilmu. Yang pertama sekali taufik amal, mengamalkan ilmu. Menuntut ilmu juga akan dicegah oleh Allah. Allah akan cegah dia. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmatullah yang ada masih lagi bersama dengan majlis ilmu seperti ini, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada peluang hidayah Allah ada. Ada orang nak dengar pun malas lah. Ada orang sebut, kan, ni apa ni? Sikit-sikit akhir zaman. Allah nak tutup planning Dajjal daripada dia, tuan. Hidayah akhir zaman ni, salah satunya, kita tahu perancangan jahat. Tiba-tiba dia kata, ini teori. Bukan fakta, ni teori perancangan jahat. Dia tak mau dengar sebab dia kata ni konspirasi. Sedangkan perkataan makar dalam Quran, perkataan makar tu maknanya perkataan jahat. Makar ni maknanya konspirasi. Maknanya perkataan jahat, perancangan jahat tu makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa yamkurullah. Kan? Mereka rancang apa? Makar ni perancangan jahat.
Allah pun merancang juga perancangan jahat. Kalau kau boleh merancang jahat, Allah pun boleh merancang jahat juga. Allah maha hebat. Maha merancang. Kalau kau merancang perancangan jahat, Dajjal boleh merancang perancangan jahat. Allah boleh merancang perancangan jahat lebih hebat daripada Dajjal. Dajjal mesti kena punya. Mesti kalah punya lah maknanya. Mesti kalah punya. Engkau teror macam mana pun kalah. Makar. Jadi ada orang ini dicegah daripada ilmu akhir zaman. Ada manusia dicegah daripada ilmu akhir zaman. Malam ni saya sentuh sikit tuan-tuan. Doakan saya sentuh sikit. Kenapa? Allah cegah. Ada dosa-dosanya yang dilakukan. Allah mencegah ilmu. Ini bahaya tuan-tuan. Ilmu akhir zaman kita kena tahu. Sebab Rasulullah SAW pun ajar kita. Rasulullah SAW cerita pada kita tentang Dajjal. Rasulullah cerita SAW. Dia macam mana, rupa dia macam mana. Hadis tentang Dajjal ni tuan-tuan, mutawatir. Mutawatir di tahap dia macam Quran. Tahap macam Quran. Maksudnya Quran ni diriwayatkan mutawatir. Ramai orang, semua sama kan. Generasi tak terputus. Hadis mutawatir pun sama juga. Cuma dia hadis, dia perkataan Rasulullah SAW, dia bukan firman Allah. Itu beza dia. Tapi mutawatir. Dari sudut sanad dia sama, perawian dia. Kita kata riwayatnya tu sama. Dia punya kekuatan dia tu. Tapi dari sudut perkataan tu, perkataan Allah lebih kuat lah. Baik. Dia cegah taufik. Ilmu tidak meningkat. Akhirnya dia malas. Bila kita dah mula malas, nak menuntut ilmu, mula meringan-ringankan, menuntut ilmu, menjauhi hidayah, maka tidak ada lain sebab melainkan dosa yang kita tangguh. Dosa yang kita tidak bertaubat. Tidak ada lain sebab. Ini bukan kerana Allah tak suka kita. Allah sentiasa sayang pada kita. Allah sayang pada semua makhluk dia. Dia yang cipta, mesti dia sayang. Macam kita dapat anak. Anak tu kita rasa kita punya. Kan? Kita sayang ke anak kita. Allah SWT kan, mencipta kita. Kita ni Allah punya. Tentu Allah sayang pada kita. Tak kira lah kita ni orang Islam ke bukan Islam. Allah sayang semua. Allah sayang semua. Tapi bila dah dia engkar, dia lawan Allah, dia musuh Allah, Allah hukum lah. Allah maha adil pada masa yang sama kan. Allah maha mengazab. Al-Muntaqim, maha menyiksa, maha mengazab. Jadi Allah SWT seksa lah orang yang nak lawan dia tu. Allah seksa lah, Allah azab lah. Allah kalahkan lah mereka. Jadi kita pun sama. Allah SWT memberikan hidayah. Memberikan hidayah. Kesedaran, hati kita tersedar, hati kita tersentuh. Akhirnya kita pun mula belajar. Tiba kita tak nak tinggalkan dosa kita. Maka Allah cegahlah kita daripada amal. Kemudian Allah cegah kita daripada ilmu. Pada hakikatnya bukan sebab sibuk. Kalau orang kata, saya ni tak dapat datang lah, tak dapat dengar, sibuk lah, bisnes. Waktu duha ni kan. Tak apa, waktu duha tak boleh tengok lepas zuhur. Tengok malam. Boleh, masa free ada kan. Ada meeting sekarang, pukul 10, pukul 11 contoh. Tengok waktu lain, boleh kan. Kalau itu. Alasannya bukan sibuk. Alasan bukan sibuk. Sebenarnya, hakikatnya adalah dosa yang tidak bertaubat. Ini hakikat orang yang duduk dalam tarbiyah, dia kena faham yang ini. Ini hakikat aku ada dosa ni. Aku terhalang daripada rahmat Allah. Terhalang daripada nikmat daripada Allah. Terhalang daripada hidayah Allah. Beramal dengan ilmu. Maka dosa yang tebal dalam hati. Semakin gelap hatinya, makin ilmu dicegah. Jadi walaupun dia belajar sampai hadis, sampai Quran, sampai habis. Sampai habislah dia kata hafal semua sekali. Tapi dia tidak mahu amal. Maka dia akan dicegah daripada hidayah Allah. Sebab tu walaupun dia ada ilmu, dia tak boleh amal. Ada ilmu tidak berkembang. Yang terakhir tuan-tuan nak sebut kat sini, selepas amal dia dicegah, selepas ilmu, hidayah dicegah daripada dosa yang ditangguhkan taubatnya tadi, maka yang ketiga Allah akan cegah husnul khatimah. Ini paling bahaya sekali. Paling bahaya. Akhirnya dicabut iman. Iman dicabut. Bila hidayah dah tak ada, amal dah tak ada, hidayah dah tak ada, sumber hidayah tak ada, sumber amal pun tak ada, maka dia akan dicabut imannya. Maka imannya, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang menjauhi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah penting
kita untuk memahami, kita untuk nak faham, nak mengamalkan taubat. Mesti menjadi amalan rutin kita. Kita kena susun jadual dalam jadual harian kita secara berterusan. Lepas subuh kita bertaubat. Lepas zuhur kita bertaubat. Lepas asar kita bertaubat. Lepas maghrib kita bertaubat. Lepas isyak kita bertaubat. Setiap kali lepas solat kita bertaubat. Kemudian kita tingkatkan pula. Setiap kali lepas solat sunat kita bertaubat. Mereka bukan wajib saja. Lepas solat sunat kita bertaubat. Astaghfirullahalazim. Contohnya lepas solat duha. Solat duha ni sunat je. Rasulullah SAW baca Allahumma firli wa tub alayya. Rasulullah SAW baca. Kan? Bertaubat, ya Allah ampunikanlah dosaku. Aku bertaubat kepadamu. Ya Allah terimalah taubatku. Kan? Rasulullah baca itu 100 kali. Lepas duha. Ni hadis. Kan? Hadis. Rasulullah baca. Jadi lepas solat duha Rasulullah bertaubat. Lepas solat wajib fardu Rasulullah bertaubat sallallahu alaihi wasallam. Jadi taubat perlu disegerakan. Bila kita buat dosa di antara subuh dengan zuhur, waktu zuhur kita bertaubat. Zuhur dengan asar kita ada dosa. Kan? Mata kita ke telinga kita ke apa yang kita perasan, apa yang kita tak perasan. Kan? Waktu asar kita bertaubat. Asar dengan maghrib antara dua waktu ada dosa. Waktu maghrib kita bertaubat. Jadi setiap waktu solat kita bertaubat. Astagfirullahaladzim. Bertaubat ni menyesal. Kita tengok dosa kita, tinggalkan dosa kita. Kalau kita tengah buat dosa, tinggalkan dosa. Sebab tu disebutkan sebagai taubat ini fauran. Fauran ni bersegera. Kan? Tapi kalau kita setahun sekali baru nak bertaubat, malam ni 10 Syakban ke contohnya, bulan Ramadan, maka kita tak ingat dah dosa kita. Kalau kita bertaubat waktu zuhur, maka sebelum zuhur tu, kita boleh ingat dosa kita. Daripada subuh sampai zuhur, apa dosa kita? Oh, tadi aku tengok mata aku tak jaga. Oh, aku cakap tak jaga. Oh, aku dengar tak jaga. Oh, tangan aku buat benda yang tak elok. Jadi, kan, kita ingat dosa kita. Dosa hati pula, kita ingat. Kita boleh bertaubat dengan dosa yang kita buat antara subuh dengan zuhur. Zuhur dengan asar. Dan seterusnya. Baru kita ingat. Kalau kita taubat setahun sekali, tak ingat. Sehari sekali pun kita tak ingat. Setiap kali solat, kita bertaubat. Subuh. Taubat dosa daripada isyak. Tak sulit mengingatkan dosa kita. Jadi kita pada lepas subuh, lepas zuhur, sebagainya, sampai lepas isyak, maka kita boleh ingat. Masa maghrib, kita ingat siang tadi apa dosa aku. Siang tadi. Oh, aku terbuat begini. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lepas isyak pula. Apa pula lepas maghrib tadi? Oh, dosa ni lalai. Astaghfirullahalazim. Kalau kita ingat kita ada dosa pun, kita bertaubat juga. Dosa kita dah dulu-dulu. Jangan kita rasa dosa kita ni dah diampunkan Allah. Jangan kita rasa begitu kan? Jadi kita bertaubat. Maka barulah kita akan bersih. Barulah jadi macam mana kata Rasulullah SAW, seorang yang bersolat 5 waktu sehari semalam, dia bersih. Tidak ada sedikit pun debu pada badan dia. Bila dia setiap kali dia mandi, seolah-olah dia mandi di depan rumah dia ada sungai, setiap kali satu hari 5 kali mandi. 5 kali mandi. Maka kata Rasulullah, ada kotoran lagi tak? Dia kotor lagi tak? Sahabat kata tak ada. Tentu tak ada ya Rasulullah, bersih dia sebab 5 kali mandi sehari. Kita mandi 2 kali sehari. Dia 5 kali mandi sehari. Jadi orang yang bertaubat 5 kali sehari, maka insya-Allah bersih lah. Kalau dia bertaubat lebih daripada itu lagi, contohnya sembahyang duha dia bertaubat, sembahyang tahajud dia bertaubat, sembahyang witir dia bertaubat, lepas sembahyang witir kan, semua dia akan jadi lebih bersih. Maka kita kena faham la saghirah ma'al istimrar wala kabirah ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil, la saghirah, tidak ada dosa kecil ma'al istimrar kalau kita berterusan. Wala kabirah, tidak ada dosa besar ma'al istighfar, apabila beristighfar. Kita buat dosa besar, kita istighfar, maka Allah ampunkan dosa kita dan kita bertaubat. So insya-Allah tuan-tuan, kalau kita ada kesempatan, kita akan sambung lagi tentang taubat. Maka pada hari ini, marilah sama-sama kita ulang kaji balik apa yang telah kita bincangkan, supaya kita faham apakah perkara yang menghalang kita untuk meningkat daripada orang awam, tak kisah apa-apa, menjadi orang yang ada nurul Islam,
Orang yang nurul Islam meningkat nurul iman, meningkat nurul ihsan, meningkat pada peringkat yang paling insanul kamil. Apakah yang menghalang kita untuk berjalan meningkat tadi? At-taubah. At-taubah tidak dibuat, ditangguh. Bila kita tangguh tadi, maka kita tidak ada peningkatan. Ini antara perkara yang penting sebagai mukaddimah kepada kita nak bincang tajuk risalah taubah, kekuatan untuk menuju kepada Allah tadi. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita satu kefahaman insya-Allah untuk kita amalkan. Kalau kita tak boleh amalkan tuan-tuan, ceklah pokok ada dosa-dosa kita yang tak tidak bertaubat lagi. Kita minta pada Allah keampunan. InsyaAllah malam ni kita akan ada satu perbincangan. Saya cubalah. Tajuknya agak besar. Saya cuba sebab tajuk ni satu keperluan untuk kita bincang berkenaan memahami fiqh berada di Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah ni berada dalam suasana di fasa keempat ni. Apa dia punya fiqh yang kita nak kena faham. Jadi salah satu yang kita sebut yang lepas tu ialah berada di Taifah Mansurah. Jadi saya sebelum masuk Taifah Mansurah tu saya kena fahamkan fiqh ni secara yang mampulah, sikit-sikit lah insyaAllah apa yang saya mampu. Dan insyaAllah tolong sampaikan, mudah-mudahan kita dapat barakah insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فواثق اللهم رابطتها ولمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Tuan-tuan, bismillah, kita cuba sampaikan pada kawan-kawan kita, panjang-panjangkan. InsyaAllah malam ni kita akan bertemu, doakan semua terbaik dan Allah berikan satu yang bagus insyaAllah, mudah-mudahan untuk kita faham dan cuba sampaikanlah. Tajuknya Big Reset tentang totalitarian dan fiqh. Kita nak tengok sikitlah keadaan macam mana umat Islam yang ada pada hari ini insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.